Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulakan pembincangan kami pada hari ini, saya ingin perkenalkan diri saya bersama rakan-rakan pembincangan saya yang lain. Saya sendiri Nur Hajirah Huda Minta Akmal bernama Matrix 162798. Seterusnya rakan saya Nur Izzati binti Yasin bernama Matrix 165158 dan akhir sekali Nur Afifah binti Syarudin 165085. Pertanyaan kami pada hari ini ialah dengan menggunakan pendekatan formalistik, bentangkan tema dan persoalan-persoalan dalam saja yang bertajuk Dalam dan Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya karya Usman Awang. Baiklah, pertama sekali kita masuk pada pengenalan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik ini merupakan satu bidang kajian sastra yang menubuhkan kajian terhadap unsur-unsur dalaman karya yang meliputi tema dan persoalan, buatakan, plot, gaya bahasa, nada dan latar. Kajian karya yang menggunakan pendekatan formalistik ini membicarakan kepada karya itu sahaja tanpa melibatkan unsur-unsur lain di luar penghasilan karya. Berdasarkan tugas saya yang diberikan, melalui pendekatan formalistik ini kami akan memfokuskan kepada tema dan persoalan. Seperti yang anda semua lihat, inilah sajak yang bertajuk Dalam dan Terbunuhnya Beringin Tua di Sebuah Pinggir Bandaraya. Untuk penjelasan yang lebih jelas, kita ke slide seterusnya. Ini merupakan rangkap pertama dalam sajak yang bertajuk Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Jalan Raya. Dalam rangkap pertama ini, penulis ingin menceritakan tentang sebuah pokok tua yang hidup di sebuah bandar yang sedang bangun. Penjelasan ini kita dapat lihat pada baris pertama hingga baris keempat dalam rangkap pertama ini. Pada baris yang kelima hingga baris ke-8, penulis ingin menceritakan tentang sebuah pokok tua ini menjadi satu destinasi oleh haiwan dan manusia untuk tumpang berteduh dan bermain. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud bagi rangkap kedua dan ketiga. Dalam rangkap tersebut, menunjukkan bahawa pada satu hari yang malam, pohon tua itu tiba-tiba ditebang oleh sebuah teknologi gergasi iaitu jentolak sehingga pohon tua itu menyembah ke bumi. Dan selepas pada peristiwa tersebut, pohon tua itu meninggalkan pesan seolah-olah bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada alam. Seterusnya, saya akan menyambung memberi penerangan dalam rangkap keempat dan kelima. Dalam rangkap keempat, sajak ini memberitahu bahawa pohon tua ini memberi pesan kepada manusia dan haiwan yang datang berteduh sebelum pohon tersebut ditebang. Pohon tua ini mengucapkan selamat tinggal kepada awan, kepada kupu-kupu, matahari, bulan, burung-burung dan anak-anak yang bermain di bawah pohon tersebut. Seterusnya, pada rangkap yang terakhir iaitu rangkap yang kelima, sajak ini membawa maksud pohon tua ini memberitahu bahawa aktiviti manusia yang membawa kepada kebinasaan terhadap alam. Dan pohon tua ini ditebang kerana aktiviti manusia itu sendiri. Tema bagi sajak ini ialah kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh kemajuan dan pembangunan yang berleluasa. Tema ini jelas dapat dilihat pada rangkap pertama dan rangkap terakhir. Maksud alam dalam tema ini merujuk kepada pohon beringin tua dalam sajak ini yang ditebang kerana aktiviti manusia. Seterusnya, saya sambung kepada persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Persoalan pertama ialah pembangunan dan kemajuan yang membawa kepada kemusnahan. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap binatang buas dan liar seperti ular, harimau, gajah dan sebagainya kerana mereka kehilangan habitat asal mereka. Hal ini menyebabkan mereka menceroboh ke kawasan kediaman manusia untuk mendapatkan makanan dan tempat perlindungan. Kemusnahan ini juga turut menyebabkan kepupusan terhadap flora dan fauna yang estetik yang akan merugikan generasi akan datang. Persoalan kedua ialah kehidupan sebatang pohon beringin tua. Pokok yang telah lama hidup yang sepatutnya menjadi pelindung kepada alam sekitar, flora dan fauna, musnah akibat ketamakan manusia yang melakukan aktiviti pembangunan dengan pesat. Persoalan yang ketiga ialah tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar. Antara tanggungjawab manusia ialah mengawal aktiviti pembangunan dengan membuat pelan perancangan sistematik terlebih dahulu.
Penanaman semula pokok juga turut boleh dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pokok dan juga kawasan hutan. Persoalan yang keempat ialah kerakusan manusia yang inginkan kemajuan sehingga lupa tentang keburukan yang akan berlaku kepada alam. Manusia menjalankan aktiviti pembangunan untuk kepentingan diri mereka sendiri sehingga menyebabkan keburukan yang berlaku seperti tanah runtuh, hakisan tanah dan juga banjir kilat. Hal ini bukan sahaja memberi keburukan kepada alam sekitar, malah manusia juga turut terkena tempiasnya. Akhir sekali ialah kepentingan flora terhadap manusia dan ekosistem. Flora adalah sangat penting dalam menadah matahari, iaitu melindungi manusia dari panas terik dan juga memanjungi bumi, iaitu sebagai tadahan hujan di mana pokok bertindak sebagai spam berongga yang besar yang menyerap dan menapis air untuk disalurkan ke parit, sungai, tasik dan sebagainya. Penerangan kami pada hari ini, apa yang dapat disimpulkan ialah manusia hendaklah merancang pembangunan dengan baik dan teliti agar alam sekitar tidak terjejas disebabkan oleh aktiviti manusia. Hal ini kita dapat lihat melalui penulisan oleh Usman Awang dalam sajak ini. Pohon tua telah terjejas disebabkan oleh aktiviti pembangunan manusia. Dan pada itu, manusia juga hendaklah mengambil berat tentang kepentingan alam semula jadi agar keindahan alam ini dapat dinikmati oleh generasi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.